Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video yang agak baru juga daripada seorang TikTokers. Lalu diminta untuk saya berikan reaction berkaitan tentang hal ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas daripada itu. But without reciting Doa Kunat. Okey, bismillah. Saya minat sungguhlah kalau berlaku video macam ni. Pasal apa? Sebab kita dapat tambah ilmu, dapat jadi perbicaraan ilmu. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Baik. Kalau imam tak buat kunut, boleh tak kita buat kunut? Sebenarnya boleh kita buat kunut. Begitu juga sewaktu saya dekat Mekah, saya ke Syekh, guru kami, saya tanya, boleh tak imam tak buat kunut tapi kita nak buat kunut? Saya kata boleh. Sebab itulah kalau kita perasan imam di Masjidil Haram, mereka akan i'tidal sedikit lama. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Mereka akan i'tidal sedikit lama. Sebab apa? Nak bagi peluang kepada orang yang bermazhab Syafi'i untuk buat kunut. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, kunut ni sunat ab'ad, sunat yang hampir kepada wajib. Kalau tak buat kunut, kena buat sujud sahwi. Jadi kalau imam tu tidak buat kunut, terus sujud, kita boleh baca kunut terus. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kemudian barulah kita ikut tahiyat sama-sama dengan imam. Tidak batal solat. Yang batal solat kalau tak ikut imam, dua sujud. Yang pertama, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, batal solat. Betul. Yang kedua, sujud sajadah. Kalau imam sujud sajadah, kita tak sujud sajadah, batal solat. Adapun tahiyat awal kalau imam tak buat, kita boleh buat. Adapun kunut kalau imam tak buat, kita boleh buat. Lepas tu kita ikut balik imam. Nah, wallahu a'lam. Dakwah biar sampai. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang hal ini. Apabila saya diminta react terhadap video ini, saya ada beberapa persoalan yang bermain di minda saya ketika saya menonton. Yang pertama, benarkah dakwaan TikTokers ini bahawa jika imam dia tak buat kunut, kita ni boleh buat kunut disebabkan kita mazhab Syafi'i? Yang kedua, benarkah imam di Masjidil Haram dia berdiri lama-lama tu sebelum sujud rakaat yang terakhir, dia buat tu untuk memberi peluang kepada orang yang mazhab Syafi'i untuk kunut subuh? Yang ketiga, betulkah batal solat jika tak ikut sujud sahwi dan sujud sajadah bersama dengan imam? Yang keempat, betulkah jika imam tak tahiyat awal, kita boleh tahiyat awal? Jadi saya buat sedikit semakan berdasarkan kepada sumber-sumber kitab utama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, disebabkan saya sendiri tak kenal dengan ustaz yang ditelefon oleh TikTokers ini. Jadi jom kita ambil manfaat, moga-moga ada ilmu yang kita dapat kongsi secara bersama. Kita bincang dulu mengapa imam di Mekah dia berdiri lama-lama. Adakah betul seperti yang didakwa oleh TikTokers ini bahawa mereka nak bagi peluang untuk orang yang bermazhab Syafi'i berkunut subuh? Sahabat-sahabat, ini tidak benar. Kerana jika mereka nak berikan peluang atau nak menghormati mazhab Asy-Syafi'i, nescaya ia hanya berlaku pada waktu subuh sahaja. Sedangkan imam-imam itu berdiri lama hampir pada setiap i'tidal terakhir pada setiap waktu solat. Lebih kurang dalam 10 saat, 9 saat, 7 saat, lebih kurang begitu saja. Kalau subuh dalam 10 saat, dalam waktu-waktu yang lain lebih kurang dalam 5 hingga 10 saat saja. Sebenarnya sahabat-sahabat, para imam berdiri sedikit lama pada i'tidal yang terakhir adalah bersebabkan sunnah berdiri lama ketika itu menurut mazhab mereka. Di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan sebuah hadis daripada Sabit, kana Anasun yan'atu lana salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta naqulu qad nasiya. Anas menunjukkan cara solat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda salat, ketika mengangkat kepala selepas rukuk, baginda akan berdiri lama sehingga kami berkata
berkata, boleh jadi baginda lupa. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dia sebut, dia kata wal hadithu yadullu ala masyru'iyyati tatwilil i'tidal min ar-ruku'i wal jilsati baina sajdatain. Hadis ini menjadi bukti untuk dipanjangkan i'tidal selepas rukuk serta duduk di antara dua sujud. Anda boleh rujuk di dalam kitab Nailul Autar. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i juga bersetuju dengan pandangan yang mengatakan sunat dipanjangkan i'tidal, sekalipun beliau berselisih dengan ramai ulama mazhab Asy-Syafi'i yang lain yang menyatakan perpanjangan i'tidal itu dapat membatalkan solat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merekodkan hadis berikut dengan kenyataannya. Huzaifah, seorang sahabat Nabi, telah bercerita tentang solat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sampai pada kenyataan summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami'allahu liman hamidah summa qama tawilan qariban mimma raka'a. Setelah itu baginda rukuk dan menyebutkan subhanallahil azim, lalu baginda jadikan tempoh masa rukuknya sama panjang dengan tempoh berdirinya. Setelah itu baginda berkata sami'allahu liman hamidah, kemudian baginda berdiri lama seperti mana dia rukuk. Imam An-Nawawi berkata hadza lafdhu riwayat Muslim wa fihi tasrih bi jawazi italati al-i'tidal bidzikri wal jawabu anhu sa'bun ala man mana'a al-italah fal aqwa jawazuha bidzikri wallahu a'lam. Hadis ini adalah pada lafaz riwayat Muslim. Pada hadis ini terdapat dalil yang jelas tentang bolehnya memanjangkan i'tidal dengan zikir. Jawapan bantahan daripada orang-orang yang mengingkarinya, maksudnya di dalam mazhab Syafi'i ini sangat susah untuk menghalang melakukan berdiri lama ketika i'tidal. Pandangan yang paling kuat ialah boleh berdiri lama sambil berzikir. Wallahu a'lam. Anda boleh rujuk kenyataan Imam Nawawi ini dalam kitab beliau yang terkenal, kitab Majmu' jilid yang keempat muka surat 127. Jika ada baca Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, juga memadai dengan maksud memanjangkan sedikit i'tidal. Jadi daripada sini kita tahu bahawa imam-imam itu mereka berdiri bukanlah dengan tujuan untuk bagi peluang kepada orang mazhab Syafi'i, melainkan ada sunat khusus pada ketika itu, iaitu memanjangkan i'tidal. Kedua, betulkah apabila imam tak buat kunut, kita boleh buat kunut dan solat itu menjadi sah? Jika dilihat daripada video yang di-react oleh TikTokers berkenaan, jemaah yang angkat tangan untuk kunut itu, dia mengangkat tangan setelah imam turun sujud. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan walau tarakal imamul qunut imma likaunihi la yarahu kal hanafi aw nasiya fa in alima al ma'mum annahu la yalhaquhu fi sujudi fala yaqnut wa in alima annahu la yasbiquhu qanata. Sekiranya imam meninggalkan qunut, boleh jadi dia beranggapan tiada qunut subuh seperti pandangan mazhab Hanafi, ataupun disebabkan dia lupa untuk qunut, maka makmum perlu menilai. Jika dia mengetahui bahawa dia tidak akan dapat bersama imam ketika sujud, maka dia tidak berqunut. Tetapi jika dia mengetahui bahawa dia tidak ditinggalkan, maka dia berqunut. Anda boleh rujuk dalam muka surat 126. Jadi kalau kita tengok pada video asal, budak tu dia tak patut berqunut kerana imam dah turun untuk sujud. Jadi kemungkinan untuk dia bersama dengan imam ketika sujud itu sangat tipis kalau dia qunut. Jadi sepatutnya dia tak qunut, dan itu mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau kata nak qunut juga rasa tak selesa, kalau dia nak qunut juga, maka ringkaskanlah doa qunut berkenaan. Kerana doa qunut ini tidaklah wajib menggunakan lafaz Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait ila akhir. Tak wajib seperti itu. Boleh saja dia baca Allahumma ghfirli ya ghafur seperti mana yang disebutkan dalam kitab Fiqh Al-Manhaj ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dia terus ikut imam untuk sujud, ataupun doa-doa yang dia hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah ke Rabbi ghfirli ke, boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting ialah pastikan waktu imam sujud tu dia pun mengikut untuk sujud juga, bukan dia biarkan imam sampai imam bertahiyat akhir seperti mana yang dibenarkan oleh TikTokers ini. Sahabat-sahabat, Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu. Dijadikan imam untuk diikuti. The imam was appointed to be follow. Maka janganlah menyelisihinya. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia berkata sami'allahu liman hamidah, sebutlah rabbana walakal hamd. Apabila dia sujud, maka kamu sujudlah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau imam dah sujud, kita
diperintahkan untuk sujud juga. Kita kena sujud juga. Jangan biarkan imam sujud tanpa kita ikut dia sehingga dia dah berubah kepada perbuatan duduk di antara dua sujud atau tahiyat akhir. Maka ini dilihat tidak seperti mengikuti imam. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudah, dia sebut, dia kata la ba'sa bi takhallufihi lil qunuti idza lahiqahu ala qurbin bi an lahiqahu fi sajdatil ula. Tidak mengapa untuk bertakhalluf dengan tujuan berkunut sekiranya dia dapat menyertai imam pada sujud yang pertama, bukan sujud yang terakhir seperti dakwaan TikTokers ini, iaitu boleh untuk baca kunut dan sertai imam sampai imam dah baca tahiyat akhir tu. Tu salah tu. Rasanya dia perlu semak balik isu ini, atau dia boleh sampaikan kepada saya rujukan-rujukan beliau jika dia ada, jika dapat menguatkan hujah beliau. Moga-moga saya harap dengan tulus ikhlas saya dapat manfaat ilmu daripada hal ini. Ketiga, benarkah kalau tak ikut sujud sahwi bersama imam maka batal salat? Yang ni betul menurut mazhab Asy-Syafi'i. Perkara ini telah disebutkan di dalam kitab Nihayatul Matlab, idza saha imamuhu sahwan yaqtadhi as-sujuda nadhar fa in sajada al-imamu fa 'ala al-muqtadi an yasjuda mutaba'atan lahu falau lam yasjud 'ala qasdin batalat salatuhu limukhalafatihi ma'a baqa'i hukm al-qudwah fa amma idza lam yasjud imamuhu fan-nassu anna al-muqtadi yasjud summa yuslim. Sekiranya imam dia lupa sesuatu sehingga membawa kepada sujud sahwi, maka diteliti jika imam sujud maka orang yang ikut juga perlu sujud mengikutinya. Sekiranya makmum tidak sujud dengan sengaja maka batal solatnya kerana telah menyelisihi imam sedangkan masih kekal hukum untuk mengikut. Tetapi jika imam tidak sujud maka nas menyatakan bahawa orang yang mengikut hendaklah sujud sahwi kemudian berikan salam. Anda berujuk dalam Nihayatul Matlab jilid yang kedua muka surat 282. Jadi dalam bab ni tak ada masalah, dah okey dah apa yang disebutkan oleh TikTokers ini. Yang keempat, benarkah kalau imam tak duduk tahiyat awal, kita boleh tahiyat awal seperti mana dakwaan TikTokers ini yang beliau ambil daripada gurunya? Sahabat-sahabat, saya tak tahu apa rujukan yang beliau dapatkan melainkan daripada guru beliau tadi. Tak tahu siapa pun guru beliau ini, saya harap ia termasuk daripada kalangan orang alim. Boleh jadi rujukan beliau benar, apa yang saya sampaikan ni mungkin ada kesilapan ataupun kekurangan. Tetapi apa yang saya rujuk menunjukkan jawapan yang berbeza. Di dalam kitab Fathul Aziz yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, dinyatakan bahawa telah berkata Al-Ghazali rahimahullah pada isu syarat-syarat qudwah, al-muwafaqatu wa huwa alla yashtaghila bima tarakahu al-imamu min sujudit tilawah aw at-tashahhudil awwal wala ba'sa binfiradihi bijilsatil istirahah wal qunuti in lahiqal imam fi sujud. Maksudnya seorang makmum tidak menyibukkan diri dengan perkara yang telah ditinggalkan oleh imam seperti sujud tilawah atau tasyahud awal. Tetapi jika boleh duduk sekejap atau kunut sebentar sehingga dapat menyertai imam pada waktu sujud, maka tidak mengapa. Kemudian Imam Ar-Rafi'i dia berikan ulasan. Sekiranya imam meninggalkan perkara sunat, ia diteliti. Sekiranya makmum mahu menyibukkan diri dengan takhallufun fahish seperti sujud tilawah dan juga tasyahud awal, maka janganlah dilakukan kerana Nabi SAW bersabda, dijadikan imam untuk diikuti. Sekiranya dia sibukkan diri juga dengan kedua-dua itu, iaitu sibukkan diri untuk sujud tilawah, sibukkan diri dengan tasyahud awal, maka batal solatnya kerana tidak mengikuti kewajipan mengikuti sunnah. Anda boleh rujuk dalam Fathul Aziz jilid yang keempat muka surat 377. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudatul Talibin, dia pun sebut, dia kata walau taraka sunnatan wa kana fil istighali biha takhallafun fahish ka sujudit tilawah wat tasyahhudil awal lam ya'ti bihal ma'mum fa in fa'alaha batalat salatu. Sekiranya imam meninggalkan perkara sunat yang apabila disibukkan melakukannya menjadi takhallufun fahish seperti sujud tilawah dan tasyahud awal, maka makmum tidak melakukannya. Jika dia buat juga, maka solatnya terbatal. Wallahu alam. Anda boleh rujuk dalam kitab Raudatul Talibin pada muka surat 399 jilid yang pertama. Jadi secara umumnya, apabila imam tak buat tahiyat awal, kita pun tak buat tahiyat awal. Dia tak buat sujud tilawah, kita pun tak buat sujud tilawah. Dia tak buat kunut subuh, kita pun tak buat kunut subuh. Tapi kalau kita ni memang nak buat juga, mungkin masanya itu begitu singkat untuk kunut subuh dan tahiyat awal. Mungkin kunut subuh tu ringkas sangat dengan bacaan doa yang terlalu ringkas, dan kalau tahiyat awal itu mungkin duduk sekejap sahaja, duduk istirahah yang disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya ada buku yang bertajuk Tata Cara Solat Rasulullah SAW berpadukan mazhab Asy-Syafi'i. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku ini untuk kita memperbaiki
amalan kita dan menambahkan iman kita. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.